wabarakatuh. Ustazah harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Jadi dalam perkongsian pada kali ini, mari bersama Ustazah dalam pendidikan Islam tingkatan 1. Jadi untuk jawapan tadi, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jom bersama Ustazah dalam perkongsian pada kali ini. Pelajaran kita pada kali ini ialah dalam bidang hadis bertajuk Jihad dalam Islam, pelajaran 12, muka surat 63. Pelajar boleh dengar dan ikut membaca sekali bersama Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala summa ayyu? Qala birrul walidain. Qala summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Mari kita lihat terjemahan hadis ini. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan manakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda bersabda, solat pada waktunya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda menjawab, berbakti kepada ibu bapa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pelajar boleh dapat jawapannya, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah solat pada waktunya, yang kedua berbakti kepada ibu bapa, dan yang ketiga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran kita pada kali ini ialah berkaitan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksud jihad? Jihad dari segi bahasa bermaksud mengorbankan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi istilah pula, jihad ialah menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Banyak kelebihan apabila kita berjihad di jalan Allah, antaranya ialah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, dengan berjihad kita dapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Orang yang berjihad mendapat ganjaran pahala berlipat kali ganda. Kelebihan lain orang yang berjihad ialah dianugerahkan mati syahid. Selain daripada itu, orang yang berjihad mendapat nikmat di alam barzakh. Orang yang berjihad, Allah masukkan mereka ke dalam syurga bersama-sama para nabi. Selain itu, kelebihan orang yang berjihad ialah mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya negara kita aman, bagaimanakah cara kita mengamalkan dengan hadis Nabi ini yang menyuruh kita berjihad? Jom kita tengok jenis-jenis jihad. Yang pertama, jihad menentang musuh. Ketika umat Islam ditindas atau negara diserang oleh musuh, menjadi fardu ain ke atas setiap Muslim untuk mempertahankan negara dengan harta dan jiwa raga. Dalam suasana aman, menjadi fardu kifayah kepada sebahagian umat Islam untuk bersiap siaga menjaga keamanan negara daripada pencerobohan musuh, kekacauan atau pemberontakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takaffalallahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu illa al-jihadu fi sabilihi wa tasdiqu kalimatihi bi an yudkhilahul jannah aw yarji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ma'a ma nala min ajrin aw ghanimah." Yang bermaksud, Allah SWT memberikan jaminan bagi sesiapa yang berjihad di jalannya
Dia tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk berjuang di jalannya dan menegakkan kalimahnya bahawa dia akan dimasukkan ke dalam syurga atau Allah akan mengembalikannya ke rumahnya dengan membawa pahala atau harta rampasan perang, iaitu ghanimah. Yang kedua ialah jihad dalam bidang pendidikan. Lapangan jihad ini luas. Jihad itu bukan sahaja menentang musuh yang bersenjata sahaja, tetapi juga ia merangkumi ilmu dan juga ekonomi. Bagaimanakah jihad ilmu? Sekarang kita belajar di sekolah, oleh itu belajarlah bersungguh-sungguh dengan niat ikhlas untuk beramal dan berbakti kepada umat Islam. Belajar itu dikira sebagai jihad ilmu. Justru kita sebagai umat Islam wajib mengembalikan zaman kegemilangan Islam dengan menguasai pelbagai bidang ilmu seperti ilmuwan Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, Al-Biruni dan ramai lagi cendekiawan Islam. Yang ketiga ialah jihad ekonomi. Jihad ekonomi bukan sekadar mencari kekayaan, malah kita mesti berusaha untuk menguasai sistem ekonomi dan bukan hanya menjadi pengguna. Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Yang bermaksud peniaga yang benar dan amanah bersama-sama dengan para nabi, orang yang benar dan para syuhada. Daripada hadis ini, apakah pengajaran yang boleh kita ambil? Antara pengajaran daripada hadis ini ialah kita hendaklah melakukan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi umat yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Pengajaran yang kedua ialah kita hendaklah wajib menunaikan solat pada waktunya supaya menjadi umat yang beradab dan berdisiplin. Seterusnya, kita hendaklah wajib berbakti kepada ibu bapa untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, kita hendaklah mempertahankan negara daripada musuh agar negara aman dan damai. Selepas mempelajari tajuk ini, cuba belajar jelaskan 3 amalan yang dijelaskan dalam hadis ini. Kedua, nyatakan pengertian jihad. Ketiga, terangkan 3 kelebihan jihad. Dan yang keempat, terangkan 2 pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.